Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bagi memberkati masjid malam ini, jemput saudara Muhammad Azim untuk membacakan bacaan doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua kami ya Allah, dosa bulu-bulu kami ya Allah, dosa sekalian muslimin dan muslimat ya Allah. Allah, di malam yang mendekati-Mu ini ya Allah, Kau berkatilah kami pada malam ini ya Allah. Jadikanlah wacana ilmu ini ya satu perjuangan ilmu dan adil kepada kami semua untuk memperkembangkan ilmu kami ya Allah. Allahumma ya Allah, limpahkanlah rahmat dan rahim-Mu kepada setiap yang hadir pada malam ini ya Allah. Mudah-mudahan dengan limpahan rahmat dan rahim-Mu ya Allah, kami mudah memahami apa yang dikatakan pada malam ini ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Allahumma zidna ilma warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin wa 'amalan ma'buda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan pada Saudara Muhammad Azim. Bersama kita bertemu kembali dari ada kesimpulan rahmat, daya dan ilahnya. Kita dapat berkumpul di Dewan Al-Marbawi Fakultas Islam terdalam ini dalam majlis bacaan ilmu untuk mendengar perbincangan yang dalam forum bertajuk satu undi satu kewajiban mahasiswa pendidikan anda. Oleh itu, tanpa membuang masa, saya menjemput moderator dan bacaan dan kita malam ini pada malam ini sedang bertempat di hadapan. Dipersilakan. Dan ini saya menyatakan majlis kepada moderator Saudara Muhammad Atika Syari untuk meneruskan majlis. Silakan. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa ala rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saudara pengurusi majlis. Sila-sila pula dia. Yang saya hormati barisan ahli panel kita pada malam ini. Seterusnya hadirin hadirat sidang mahasiswa yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum meneruskan wacana kita pada malam ini, saya rasa sedikit banyak kita kenalah dengan kita punya ahli panel pada malam ini. Panel pertama kita pada malam ini adalah
saudara Darren Lai, iaitu wakil daripada rakan Hema. Panel kedua adalah saudara Muhammad Qadir bin Awang yang juga merupakan wakil daripada Pro Mahasiswa UTM Sudai, dan dia juga merupakan pengerusi Pro Mahasiswa. Dan panel kita yang ketiga adalah Prof. Madya Dr. Azmi Shah bin Surahman, iaitu Dekan Fakulti Tamadun Islam UTM. Baiklah, untuk maklumat ahli panel, kita akan ada 3 pusingan. 2 pusingan, saya akan tanya soalan kepada ahli panel, ahli panel pertama, kedua dan ketiga. Dan pusingan ketiga, kita akan buka untuk sesi soal jawab. Setiap ahli panel diberi masa 7 minit saja untuk jawab soalan. 7 minit saya apa? Dan saya rasa dekat sini semuanya mahasiswa kan. Jadi saya harap kita dapat meneruskan kita punya forum ataupun kita punya wacana malam ini dengan intelektual dan tanpa emosi. Okey, saya nak tunjukkan soalan pertama kepada saudara Darren Lai. Macam yang kita tahu kan, 19 April 2012 Dewan Raya telah meluluskan draft undang-undang Universiti dan Kolej Universiti atau pembinaan, atau lebih kita kenali sebagai AUKU, yang membolehkan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam bidang politik. Kalau kita lihat pada zaman 1970-an, iaitu zaman sebelum AUKU diwujudkan, mahasiswa pada waktu itu sangat aktif politik. Namun setelah diwujudkan AUKU, kita lihat satu draft ataupun satu pandangan yang mahasiswa ni semakin lama semakin mandau, atau mudah kata semakin hilang dalam arus media politik. Jadi saya nak tanya saudara, melihatkan transisi perubahan mahasiswa, bagaimanakah saudara melihat transisi perubahan mahasiswa dalam politik berpolitik? Adakah akan kembali aktif dalam bidang politik ataupun masih lagi sama seperti mana tahun-tahun sebelum ini? Terima kasih kepada saudari moderator. Salam sejahtera, salam Indonesia. Mengenai bila kita bercakap mengenai perkembangan ataupun zaman kegemilangan mahasiswa, itu zaman sebelum tahun 71, tahun sebelum dibubarnya AUKU, Akta Universiti dan College University. Pada zaman sebelum tu kita biasanya kalau kita baca di buku yang ada, dia akan kata pada masa-masa zaman tersebut mahasiswa merupakan at the top ataupun pada zaman kegemilangan dia, di mana mahasiswa UMSU, University Players Student Union, boleh ada sebuah bangunan yang mereka bina sendiri, boleh manage kewangan dia orang sendiri, boleh manage setiap satu pentadbiran, sehingga mereka buat aktiviti tidak memerlukan bantuan daripada universiti untuk buat program. Jadi diorang akan bandingkan pada zaman tahun tersebut sebelum tahun 71 dan zaman sekarang, di mana kalau kita nak buat program pun kadang-kadang duit pun kita kena mohon daripada Hema untuk kita buat program, kadang-kadang sekatan dan juga kekangan dari segi kewangan. Tetapi kita kena lihat apa rasionalnya sebenarnya AUKU dibina ataupun AUKU digubal pada tahun 1971. Pada tahun sebelum tahun 1971, kita lihat dia jadi zaman mahasiswa ada positif dan juga negatif dia. Jadi pada masa tersebut kerajaan nampak negatifnya di dalam orang kata kebangkitan mahasiswa pada zaman tersebut. Sebab kenapa? Contohnya saya ambil paling senang, Hishamuddin Rais. Hishamuddin Rais sehinggakan mampu takluk pejabat MC dan menjadi MC UKM ke UM kalau tak salah saya untuk sejam. Bayangkan sekiranya mahasiswa mampu bangkit sebegitu rupa. Saya bukan kata bangkit itu tak bagus, tapi bangkit sebegitu rupa secara bagi pendapat saya tidak profesional, sehingga mereka mampu untuk orang kata apa, cuba untuk menggunakan MC sendiri dalam universiti lah. Tapi kita lihat saya selalu beritahu pada junior-junior saya beritahu kepada kawan-kawan saya, apabila kita masuk ke universiti, pertama kali kita jejakkan kaki kita ke UTM, contohnya semua rata-rata UTM kan, kita jejakkan kaki kita kat UTM. Apa nasihat yang diberikan kepada kita oleh ibu kita? Apakah ayat-ayat perangsang yang dibisikkan ke dalam telinga kita? Adakah ibu bapa kamu bisikkan, masuk universiti nanti tumpangkan MC nak tak payah nak apa kata, tak payah nak lawan segala lawan ataupun mak bapak masuk dalam universiti belajar dulu dapatkan sejolong ijazah.
Mana satu? Kecuali kalau ada mak yang apa? Mak yang agak pedih sikit, saya tak pastilah. Cuma setakat ni saya tak jumpa lagi saya tanya kawan saya, mak dia kata belajar elok-elok. Itu yang pertama. Jadi kita sebagai mahasiswa, jangan kita jadikan alasan AUKU itu timbul sebagai alasan kita untuk mundur. Faham tak? Alasan untuk mundur, alasan untuk kita kata tak boleh nak berjaya, tak boleh nak ni. Ambil contoh yang paling mudah, Saifuddin Abdullah. Tokoh, salah satu tokoh ataupun pemimpin dalam negara yang lahir selepas dimasuk universiti selepas zaman AUKU, tapi mampu jadi timbalan Perdana Menteri, mampu jadi suara mahasiswa pada zaman sekarang. So, jangan dijadikan alasan. Kita kena ketepikan, nampak peluang yang ada, jadikan peluang tu sebagai peluang kemasan. Jadikan peluang tu di mana kita nak bangkit ikut saluran yang lain. Sehingga itu politik adalah satu pentadbiran. Kita boleh bangkit dalam banyak bidang lain. Jangan kita jumutkan fikiran kita supaya bangkit dalam satu, kita nak ni je, tak ada. Kita kena bangkit dalam benda-benda yang lain. Itu bagi pendapat saya. Lebih-lebih masa pula Oh, lebih Maaf. Kalau kita lihat kembali pada zaman dahulu, politik-politik mahasiswa pada waktu itu lebih menjurus kepada menjaga kebajikan mahasiswa itu sendiri. Tapi sekarang mungkinlah politik sekarang dah berubahkan dia punya situasi dia. Jadi bila kita bercakap mengenai pilihan raya, kita tak dapat lari daripada mengatakan mengenai kesedaran politik. Sejauh mana kesedaran politik mahasiswa pada hari ini? Soalan itu akan saya tanyakan kepada panel kita yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi wasallam. Terima kasih kepada saudari moderator yang saya hormati dikasihi Dr. Azmi kerana sudi hadir, dan sahabat saya dan lain-lain yang sama-sama merupakan mahasiswa dan menemani seorang dekan lagi di depan. Rasa kecil je dibandingkan dengan dekan. Bukan nak kata daripada besar, tapi daripada besarnya dekan dan kita sebagai mahasiswa. Jadi sebelum saya nak jawab soalan saudari moderator nak komen, tujuh minit macam debat pula. Tidak sangat. Jadi sebelum saya menjawab soalan saudari moderator, rasanya lebih baik saya ajak sahabat-sahabat imbau kembali sejarah negara kita selepas kemerdekaan, kira pada tahun 1960-an, yang mana negara kita baru saja melepasi tempoh darurat yang di antara tahun 1948 hingga 60, di mana kita tahu masa itu ancaman paling besar komunis, yang mana bukan saja menyusahkan negara, malahan rakyat sendiri susah. Dan kita maklum, bila tamat darurat ni tamat, itu tak ada kesan ni. Kesan yang pertama yang kita asalnya kita belajar, antaranya pahaman kaum ada masalah, kefahaman kaum, kemudian pengenalan kepada Akta Keselamatan Negara, dan satu lagi, penumpuhan gagasan Malaysia itu sendiri dapat tentangan dan tidak setuju daripada negara jiran kita seperti Indonesia dan Filipina. Dan kita maklum masa tu negara dunia terbagi pada dua blok yang kita seperti maklum, iaitu komunis dan kapitalis. Hasil dia perang dingin. Nak cakap kat sini, daripada hasil perang dingin pecah kesan juga atas negara-negara Arab, negara-negara yang Afrika, yang mana pejuang-pejuang dia yang menuntut kemerdekaan dapat tentangan yang hebat, yang cabaran yang cukup kuat waktu tu. Hasil daripada perang dingin tadi terpecah di dua blok. Bukan nak cerita tu, tapi nak cerita Malaysia. Waktu tu Malaysia apa berlaku, sahabat-sahabat tahu? Waktu tu Malaysia, kalau kita lihat selepas tahun kira darurat tu, selepas 10 tahun merdeka, negara kita sangat pro barat, yang mana fahaman sosialis sangat popular, sehingga ia menjadi orang kata watak ataupun wajah bagi anak-anak muda, terutamanya yang berpendidikan. Kita faham kan, masa tahun 60-an tu je ada semua rambut cacat ni ada, bukan kan, semua stylo, pitchingnya, itu yang saya maksudkan. Jadi bercerita mengenai apa kesedaran politik, saya nak bawa 60 tahun masa 60 tahun 60-an.
mahasiswa menjadi satu aset yang amat berharga dan merupakan satu yang apa kata image bagi rakyat. Kenapa? Mahasiswa masa itu melalui zaman kegemilangan dia. Gerakan mahasiswa tu melalui zaman kegemilangan dia sebab ya waktu tu nak masuk universiti payah, negara payah tu. So payah. Jadi yang masuk ni terpilih. Mana apabila masuk yang masuk universiti ni masuk Menara Gading hanya golongan-golongan yang kecil yang terpilih. Dan nak masuk universiti waktu tu satu peluang yang masuk bagi orang, terutamanya orang Melayu. Dan apa yang nak katakan masa tu, gerakan mahasiswa ini dia membawa imej sebagai bersuara rakyat. Mereka mudah untuk melontarkan idea mereka, meluahkan isi hati mereka, melontarkan mereka punya kefahaman. Sebabnya orang nampak ini kelompok yang kecil, kelompok yang pendidikan, tak ada cabaran lain selain, memang tak ada cabaran. Dan saya nak cerita macam mana sampai tahap masa tu gerakan mahasiswa ni diterima masyarakat. Masa zaman 60-an dulu, antaranya kita boleh lihat pada tahun 1964, antaranya selepas darurat, mahasiswa menentang dan buat demonstrasi. Dulu pernah ada demonstrasi, dulu pernah ada demonstrasi, bukan sekarang ni. Dulu menentang pun asal Persahabatan dalam negara. Betul kan? Ada, boleh tak tipu? Ada kita sejarawan yang kedua kan. Selain itu, tahun 1966, selepas darurat juga baru mereka gerakan mahasiswa ni buat demonstrasi besar-besaran bantah dasar luar Amerika. Dia datang bukan pergi kedutaan, tapi dia orang tunggu sampai Presiden Amerika Syarikat ketika itu, L.B. Johnson, dia orang tunggu untuk berdemo. Nak cerita sekarang, zaman 60-an macam tu rupanya gerakan mahasiswa. Berbeza dengan sekarang. Itu tahun 60-an dulu. 60-an dulu sahabat-sahabat. Jadi sahabat-sahabat boleh tengok kita sekarang asalnya ada lagi jauh-jauh. Walaupun sejak ni ada, tapi nak cerita selepas nak cerita lagi ni, sebab apa kagum tengok gerakan mahasiswa dulu dengan sampai sekarang. Antaranya masa peristiwa 13 Mei 1969. Kalau masa lebih beritahu lah sebab maklum lah, tak dah tersedia. Apa ni? Satu minit lagi. Apa ni, semasa 13 Mei, mahasiswa, gerakan mahasiswa, diorang bawa suara diorang. Diorang bukan menentang Perdana Menteri, diorang tak menentang kerajaan, tapi diorang menentang Tuan. Betul? Diorang menentang Tuan. Sebab saya nak sahkan lagi apa yang nak cakap diorang menentang. Kenapa? Sebab kemarahan pelajar, terutamanya pelajar Melayu, dia kata antara alasan dia kenapa dia salahkan tuanku kerana jurang ekonomi orang Melayu di China ni ketara. Kita maklum kenapa 13 Mei berlaku. Antaranya jurang orang Melayu dan orang China punya ekonomi sangat ketara. Yang keduanya, kadar kemiskinan luar bandar amat teruk dan tegar. Dan antaranya tuntutan orang Cina yang mengguris orang Melayu utamanya. Jadi nak bawa kat sini, selepas tu barulah tubuhnya Oku. Masa tu saya cerita kehebatan tu, tak tahu apa, tapi dia rendah cerita Oku kan. Dan nak cerita selepas ni baru tubuh Oku. Sebab saya cerita tadi, tu masa tak ada Oku lagi. Dia orang bebas buat apa saja, sanggup demo sana menentang dasar yang dibawa. Tapi apabila Oku ada, dia berbeza. Aku mengawal pergerakan pelajar, terutama dalam politik. Dan saya itu membendung, alasan aku ni juga membendung fahaman komunis. Selain melumpuhkan, sebenarnya melumpuhkan potensi kerajaan,
yang terakhir nak beritahu, Prof Kaimin, Profesor Sejarah Malaysia, dia disebut bahawa hanya persatuan mahasiswa yang berjuang atas sesuatu ideologi yang dapat bergerak selepas adanya Akta AUKU ni. Dan buktinya, demonstrasi pertama selepas AUKU 14 Jun 1971 telah membuka lembaran baru pada sejarah perjuangan persatuan mahasiswa, terutamanya persatuan yang membawa ideologi yang sama seperti Persatuan Mahasiswa Islam, yang mana sebelum ini demo ni, demonstrasinya hanya sinonim dengan kelab yang sosialis saja, persatuan sosialis. Maknanya tidak tertumpu kepada sejenis. Kalau kita tengok sekarang berbeza, tapi dulu rupa-rupanya yang menentang tu adalah secara kesemuanya golongan yang sosialis dan terlampau obses dan seperkara di orang sambung kan. Tapi selepas tubuhnya golongan ini tidak mampu bertapak dan hukum, dan hanya persatuan-persatuan Islam sebagai contoh yang membawa agenda yang sama mampu terus berjuang tentang untuk berjuang, antaranya seperti membawa gagasan terutamanya Islam, membawa pendekatan jika berlakunya isu-isu antara seperti yang pada 70-an, isu di Thailand, isu di Afghanistan dan sebagainya. Jadi kalau nak jawab soalan, baru nak jawab soalan saudara moderator. Kalau nak jawab soalan saudara moderator, sebenarnya kena tanya balik hadirin kat depan ni macam mana sahabat-sahabat, teman-teman kat depan ni faham mengenai isu PTPTN, isu gagasan satu Malaysia. Apa yang saudara faham, saudara faham. Jika tahap mana saudara faham, itu mungkin setengah orang dikata dah cakna politik. Tapi bagi saya, politik apabila seorang itu cakna politik, apabila orang itu sedar kepentingan politik, apabila di awal sem, dalam kelas kuliah, apabila lecturer bertanya, siapakah yang sudi secara sukarela ingin jadi ketua bagi seksyen ini? Apa yang kita buat? Semua tunjuk rakan-rakan. Itu yang berlaku. Maknanya masih tiada kesedaran politik. Kerana kalau kita balik semula kepada apa makna politik sebenar, politik adalah pengurusan. Kita menguruskan segala aspek. Dan tak nak politik yang penguruskan. Dia bukan semata-mata yang kita tahu politik sekarang. Jadi sekadar itu je lah. Terima kasih dan mencuri masa. Memang banyak lebar lah kata-kata dia. Tapi tak ada apa. Saya cuma tertarik dengan satu kata-kata terakhir beliau, iaitu persatuan yang bergerak atas dasar ideologi sahaja yang mampu mengekalkan kesedaran politik. Adakah ini benar? Saya rasa kita boleh sama-sama fikirkanlah mengenai perkara itu. Sebelum tu saya nak tanya, kat sini ada tak yang rambut pacak-pacak? Ikutlah kan, kita ni berada pada zaman 60-an, buat kata ahli pendek tadi. Okey, saya rasa Dr. Azmi berada kat sini, bolehlah kita ibaratkan sebagai seorang ayah yang akan membetulkan apa-apa sahaja daripada kami ataupun daripada ahli pendek ni yang mungkin tersilap, ataupun mungkin saudara-saudara sendiri yang tidak bertanya soalan ke, bolehlah. Jadi doktor, bila kita sebut mengenai perkataan politik, makanya pada orang kebiasaan ataupun pada orang-orang biasa, dalam kepala mereka politik ini adalah UMNO, adalah PAS, adalah MCA, PMP dan sebagainya. Jadi apakah sebenarnya definisi politik ni? Bila saya lihat dalam Kamus Dewan, politik itu bukanlah sekadar kepastian semata-mata. Jadi boleh tak doktor secara umum yang menjelaskan politiknya apa sebenarnya? Dan juga apakah senario politik pada masa sekarang, politik Malaysia sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Noratika Atika, Saudara Darren Lai, Saudara Abdul Kadir Awang, Muhammad Noor dan Presiden BMI dan rakan-rakan adik-adik lah, anak
memang boleh panggil anak, tapi bila saya masuk dewan ni, bila saya tengok PMI, saya terhimbau tahun 79 ketika saya berada di Surabaya. Ketika itu saya diamanahkan sebagai Setiausaha Persatuan Mahasiswa Islam dan juga mahasiswa Islam di Surabaya, dan juga Setiausaha Persatuan Mahasiswa Islam Asrama Zabah pada ketika itulah. Dan ada beberapa di pesantren-pesantren luar, dan ketika itu juga saya mengikuti beberapa pertemuan kat luar, termasuk Persatuan Kebangsaan Republik Islam Malaysia PKPN sebagai Naib Presiden itulah. Dan saya telah dipanggil oleh Profesor Bulung, iaitu Profesor Zainal Keling, Datuk Zainal Keling, yang buat statement pasal Malaysia tidak pernah dijajah. Betul kan dia buat statement itu kan. Jadi saya 3 tahun dipanggil kerana dia bagi ugutan untuk saya mengapa saya tidak boleh dibuang. Saya kata kalau berani buang, buanglah. Dan saya buat bukti mengapa saya boleh dibuang. Orang yang terlibat dengan politik kepandaian, kenapa tidak dibuang? Itu jelas dalam output tak boleh. Mengapa saya pula tak dibuang? Termasuk saya, Profesor Datuk Ridwan Osman, yang saya masuk TV dah, dan juga Dr. Badaria daripada GPA. Jadi kami menghadap ke dia. Tapi saya pada ketika itu agak garang. Garang. Jadi kalau saya kata kalau berani buang, buang. Tapi akhir sampai saya mengaji pun tak ada buang. Jadi kena berani, kena ada peran. Kalau tak berani memang tak boleh. Jadi bila ditanya tentang politik tadi disebut oleh Darren Lai dengan Saudara Kadir, fakta-fakta dikemukakan itu ada kebenarannya dalam konteks tertentu, situasi tertentu. Jadi kalau kita menoleh ke belakang, memang banyak tulisan tentang politik, student and politics. Sebagai contoh, saya ni tak prepare. Dan soalan mana saya ingat adalah, jadi student politics and voting behavior, ini pasal kaitan dengan undi ni, ditulis oleh Surendra Kumar. Dia buat satu case study di Jawahirul Nehru University. Dia dapati bahawa salah satu sebab mahasiswa against organisasi universiti itu ialah kerana politicizing ataupun politicizing di universiti. Maknanya dia menjadi mempolitikkan universiti itu, tidak dijalankan dengan cara betul. Malah kadang-kadang mahasiswa itu dikotak-katikkan. Jadi mahasiswa itu tidak diberi kebebasan untuk bersuara. Mahasiswa tidak diberikan untuk ekspresi perasaan dan juga pemikiran mereka. Jadi sebab itulah kita dapati bahawa mahasiswa ini kita kena faham. Kalau saudara baca buku mahasiswa menggugat Profesor Datuk Muhammad Abu Bakar, dan juga Datuk yang disebut oleh Datuk Saifuddin. Misalnya kalau saya mahasiswa, beliau tu rakan saya masa di kampus dan di serumah. Ramai rakan-rakan. Saudara Usyam pun rakan. Jadi ramailah yang sekarang ni dulu student movement macam Sabrici. Dia presiden mahasiswa Universiti Melayu.
presiden. Ya. Duduk semua dengan saya. Jadi memang ramailah yang ahli politik sekarang ni, dia menteri ni. Ya, sama ada pembangkang, sama ada Parti UMNO, Parti PAS atau PKR sekalipun. Kebanyakan rakan-rakan saya lah. Jadi bila saya bersembang, saya tidak bersembang politik. Kenapa? Takut terasa. Dia bincang benda lain. Jadi kita lihat bahawa kalau kita lihat nature mahasiswa ini, mereka ini adalah merupakan suatu golongan yang mempunyai idealism. Ya. Kerana mereka didedahkan di kuliah-kuliah. Ya. Di mata kuliah itu mereka belajar, misalnya orang yang ambil law. Ya. Dia belajar tentang rules and regulation yang berasaskan kepada prinsip undang-undang. Ya. Tetapi bila tengok kenyataan dalam masyarakat, berbeza. Begitu juga tentang ekonomi. Bicara soal keadilan sosial, keadilan ekonomi. Tetapi bila lihat suasana dalam kancah masyarakat, dia tengok ada berbagai kepincangan. Maka mahasiswa ini dengan penuh idealism, dengan penuh rasa tanggungjawab, maka dia bersuarakan. Misal sebagai contoh, kalau dulu zaman tahun 1974, misalnya pada ketika itu isu bahasa, ya, isu Afghanistan, penarukan Afghanistan, isu moral dikemukakan. Jadi ini semuanya diketengahkan ialah untuk menyuarakan supaya boleh dibincang, boleh dilihat pensayaan. Sebab itulah pada ketika itu kita lihat ada speaker corner, ya, hidup. Kerana mereka kumpul dan menyatakan isu-isunya. Salah satu isu yang hangat ialah isu bahasa. Sekali tidak dulu bahasa semua bahasa Inggeris. Dan ramailah mereka yang daripada luar bandar, terutamanya mereka yang berbangsa Melayu, ya, berbangsa Melayu yang tak boleh nak pergi jauh. Ya. Jadi sebab itu akhirnya bila diubah sebagainya, dan isu itu kalau dibangkitkan memang hangat sampai sekarang. Sebab itulah bila isu penggunaan bahasa ini menjadi isu yang begitu sensitif. Ya. Jadi kita boleh debate dari segi budayanya. Ya. Tetapi setelah Akta Universiti digubal, ya, yang menggubal ketika itu ialah Dr. Mahathir. Ya. Dan saya dengar debate, ya, beberapa debate dia dengan mahasiswa. Ya. Dan mahasiswa bagi hujah-hujah. Tetapi Dr. Mahathir ini dari jenis orang yang very determined. Apa dia nak buat, dia buat. Macam doktor, dia nak belah, dia belah. Kan? Dia tak ada kira dah itu kekuatan Mahathir, ya, Dr. Mahathir Muhammad. Ya. Dia memang very determined. Ya. Dia akan buat, dia buat. Sebab itu pada ketika itu, bila dilaksanakan Akta Universiti College mendapat penentangan. Tetapi penentangan itu, ya, mahasiswa semacam tak berani bila ada fasal-fasal bab, misalnya bab 15, ya, terutamanya 15D, ya, kalau dalam Akta Universiti College itu, kalau kita lihat memang tidak dibenarkan pun berkumpul, ya, terutamanya affiliate dengan mana-mana parti politik, ya. Bila kita ni berpolitik, bila kita bercakap pasal politik, bila seorang mahasiswa bicarakan soal anti-establishment, maka dianggap mahasiswa ni sudah jadi pembangkang. Itu stigma yang berlaku, ya. Tidak semestinya kalau dia menentang, misalnya dia membuat koreksi, maka apakah dia pembangkang? Memang dalam apa-apa pun, sama ada dia dia memberi hujah macam debate,
mestilah ada penyokong dan pencadang, dan pencadang dan pembangkang. Jadi sebab itu di antara definition politics, sebab itu saya katakan macam student politics ini seharusnya bukannya politik kepakaian, tetapi student politics. Maksud student politics ini ialah bagi dia lihat pasal student ni adalah merupakan idealism yang luas, ya. Pasal jangan padamkan idealism student, ya. Kalau kita padam awal-awal, besok kita jadi takut. Ya, itulah yang akhirnya wujud culture of fear. Ya, tak cakap takut, dipukul. Kita dulu siapa yang tegur, lagi tu yang kita lawan. Lawan, tetap lawan. Dan itu dulu, bukan kerana ada reformasi. Tak semua, saya dulu macam tu. Buat pergi demo, ya. Tak takut, tangkap. Kalau tangkap, kita argue. Argumentation ini satu daripada ciri-ciri. Bukan saya nak bangkitkan bahawa mahasiswa perlu bangun, perlu demonstrasi. Demonstrasi ini satu perkara yang biasa, ya, bagi student untuk menyatakan. Menyatakan itu adalah demonstrate. Ya. Demonstrate ini kita nak tunjuk barang jalan ke tidak, boleh berfungsi ke tidak. Macam mana kita nak demonstrate? Nak jual barang, kita kena demonstrate. Itulah demonstration, makna penyataan. Jadi kalau sekadar penyataan, tidak merosakkan, ya, seperti setengah tempat itu, tetapi apakah demonstrasi masih relevan sekarang? Itu persoalan yang boleh dilihat berbagai perspektif, ya. Saya tidak mengatakan salah 100% dan tidak kata 100% boleh, tapi kita lihat suasana dan keadaan, ya. Jadi ini merupakan dalam itu saya dah jawab apa maksud politik, ya. Dan begitulah, ya, yang disebut dalam sebuah buku ini, disebut antaranya yang student politics and voting behavior. Dia kata factor of politicization of university is a crucial factor in student activism. Itu satu statement dia, ya. Jadi sebab itu yang dia saudara Abdul Kadir sebut tentang benar, ya. Saya baca dalam banyak tesis yang menyebutkan selepas Akta Universiti College, persatuan yang maintain, yang teruskan perjuangan, yang ada orang kata survival dalam aktivismnya ialah yang mempunyai ideological based organisation. Seperti contoh Persatuan Mahasiswa Islam, Persatuan Kompang, Persatuan Uyuk, itulah. Tapi persatuan-persatuan yang ada ideological base, ya, pasal dia ada mission. Sebab itu tak ada duit ke, ada duit ke, di luar pun begitu. Bukan saja di universiti, tetapi di luar pun begitu. Dia ada duit ke tak ada duit kerana ideological, ya, ideological based organisation. Sebab itu yang ini yang menjadikan sustain, dia boleh sustain, ya, dan dia boleh pull orang lain, ya. Macam kita kumpulkan perbicaraan macam ni, kalau bukan kerana spirit dengan ideological base, dia tak akan berlaku, ya. Yang ini satu daripada kekuatan. Jadi kekuatan ini harus dipertahankan daripada semasa ke semasa. Sebab itulah perlunya politics, ya. Politics artinya influence, ya. Dia ada leadership, dia bukan saja ada management, tetapi dia memengaruhi, ya. Itu satu daripadanya. Yang ini ada hubung kait dengan ideologi, ya.
Kalau tak ada persatuan yang tak ada ideologi, dekat main kompang ya. Yang itu tak tahan lama ya. Bolehlah main kompang untung rugi bisa rugi ya. Jadi sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Bila doktor cakap mengenai apabila pergi demonstrasi kena tangkap, lepas tu kita argue, doktor sendiri argue, saya teringat kata-kata daripada Prof. Raja Aziz, biarlah mahasiswa mencabar, asalkan sambil itu mereka belajar. Saya cukup suka dan saya cukup kagum sebenarnya dengan kata-kata yang boleh saya kata sebagai keramat itu. Jadi saya nak tanya pada saudara Fadil, kalau kita betul kan saudara Fadil, kalau kita ingat pada 7 Januari tahun 2008, ada tertukuhnya ataupun ada sekelompok golongan mahasiswa yang ingin menubuhkan Parti Mahasiswa Negara atau PMN. Tapi kalau tak silap saya, berdasarkan apa yang saya baca, PMN ini tak dapat didaftarkan pada waktu itu. Mungkin disebabkan apa. Jadi saya nak tanya pada saudara, sekiranya PMN ini masih mahu didaftarkan pada SDR, adakah relevan dan adakah saudara merasakan yang dengan PMN ini maka mahasiswa boleh berpolitik atas tiket kepartian? Okay, terima kasih saudari moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Jawab soal mahasiswa terjun ke medan politik sebenar di luar. Kalau kita tengok, politik ini satu jalan yang mana diguna pakai dalam negara yang mengamalkan demonstrasi. Demonstrasi yang sama, negara yang demokrasi, yang mana melaksanakan pemilihan secara undi. Jadi politik diguna pakai, parti-parti politik dijadikan satu landasan bagi rakyat untuk memilih siapa kepimpinan dan siapa kerajaan yang mereka inginkan. Berbalik kepada mahasiswa terjun ke medan politik tadi, kita kena sedar bahawa apabila mahasiswa terjun ke medan politik sebenar, mereka ada tanggungjawab yang besar. Apabila menjadi ahli politik, terlibat sel politik yang sebenar di luar, itu bererti mahasiswa bukan sekadar membawa ideologi mereka, bukan sekadar membawa ideologi sebagai seorang mahasiswa, tapi yang sebenarnya ia memikul satu tanggungjawab yang besar. Tanggungjawab memimpin dan mentadbir negara, tanggungjawab untuk melaksanakan amanah yang telah diberi. Kalau kita tengok dalam Islam, kepimpinan satu amanah. Dan Nabi pesan, kalau pemimpin ni, sebelah kaki ke syurga dan sebelah kaki ke neraka. Jadi kalau bagi pandangan saya, apabila mahasiswa berkecimpung dalam parti yang sebenar di luar sana, ia bukan satu cara yang terbaik dalam kita untuk membentuk atau mengubah landscape politik mahasiswa semasa. Sebab kenapa? Apabila politik mahasiswa di dalam kampus dan politik kedua di luar sebenarnya dua perkara yang berbeza. Kita sebenarnya kalau lihat di dalam politik mahasiswa ataupun student politik, kita hanya sekadar bermain di lingkaran mahasiswa. Kita bukan seperti di luar mempertaruhkan ekonomi negara, mempertaruhkan kebajikan rakyat, mempertaruhkan harta-harta negara. Tapi kita sekadar duduk di kampus, mendidik diri, melatih diri untuk menguruskan organisasi, untuk menjadi pemimpin dalam kalangan kita sendiri, dan satu langkah untuk kita ke medan yang sebenar. Jadi bagi saya, mahasiswa sewajarnya memilih cara lain untuk mengubah landscape politik mahasiswa semasa. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, mahasiswa ni macam mana? Anak gajah. Sebab apa?
Ustaz Azizan, lebih kenal saiful.com, saifulsam.com. Dia selalu cerita dalam buku dia dan dalam blog pasal sindrom anak gajah. Kalau sahabat-sahabat ada terbaca, anak gajah bila dia kecil, dia kena ikat kaki dia, duduk kat zoo. Memang dia tak lari lah sebab dia kecil, takkan cabut punya rantai yang besar. Tapi bila mana dia dah besar, dia masih tak berani untuk lari sebab sindrom dia takut. Dia kata dia tak mampu untuk pecahkan rantai tu. Sedangkan dia besar, dia mampu sangat untuk cabut rantai. Itu sindrom tu ada pada mahasiswa. Kalau mahasiswa pun dah dibubal, baru-baru ni bubal sedikit atas dalam AUKU dan sebelum-sebelum ni. Tapi hakikatnya, pandangan saya, mahasiswa ni macam anak gajah yang dah besar. Tapi AUKU tu jadi lantai tadi. Mahasiswa masih belum mampu sebetul-betulnya untuk pecahkan rantai. Walaupun kita lihat sekarang, mahasiswa jadi suara ketiga kepada masyarakat, third movement. Seperti adanya baru-baru ni kita lihat mahasiswa lebih berani ke depan berdemonstrasi. Tapi kita kena lihat, kita sewajarnya sebagai seorang mahasiswa, seorang yang berintelektual, sebagai harapan bangsa, kita dah tak macam saya cerita tadi, tahun-tahun 60 dah berbeza. Kita patut jadi seorang yang lebih bijak. Seperti doktor cakap, kita kena ikut masa. Kalau yang dulu mungkin itu sesuai, sekarang demonstrasi macam mana? Kalau bagi saya, kita sebagai mahasiswa yang lebih intelek, sebelum kita turun ke medan demonstrasi, kita sewajarnya lebih bijak dalam menguruskan masalah. Terutamanya, apabila ada masalah, kita kena selesaikan secara diplomasi terlebih dahulu. Jika tak mampu, kita cuba mencari alternatif lain, seperti mengadakan perbincangan seperti ini, penjelasan, mengadakan sidang media tu baik tak? Mengadakan satu yang lebih bijak sebelum turun berdemonstrasi. Mungkin itu adalah langkah terakhir demonstrasi, ataupun itu adalah langkah terakhir agar sebelum kita menentang sesuatu. Dan bagi pendapat saya sebagai mahasiswa, untuk mengubah landscape politik hari ini, mahasiswa perlu lebih berani. Kerana bagi saya, student politik inilah yang sebenarnya membentuk jiwa mahasiswa, melahirkan mahasiswa yang berpotensi dan berfikiran terbuka dan kreatif. Dan yang lagi penting, melahirkan mahasiswa yang penuh dengan kemahiran, penuh dengan orang kata added value, yang mana hakikatnya yang memerlukan di luar sana. Setiap pekerjaan meluarkan sana, kemahiran itu sangat penting. Kemahiran itu tak dapat dalam bilik kuliah, sahabat-sahabat. Dia akan dapat apabila kita mula memberanikan diri untuk ke hadapan, memberanikan diri bergiat dalam student politik ini, seperti yang kita dah bincang tadi. Rasanya sekadar itu jawapan saya. Terima kasih. Dan salah satu ciri yang saya nampak pada saudara Muhammad Al-Qadir ini adalah dia berani menjadi panel untuk satu wacana pada usia 22 tahun. Maknanya kita dah dapat lihatlah siapa pemimpin politik kita satu hari nanti kan. Sebenarnya dalam banyak-banyak demonstrasi yang telah dianjurkan oleh mahasiswa semenjak tahun 1960-an sampailah sekarang, saya tak kira lah berapa banyak. Cumanya pada saya demonstrasi yang begitu terkesan di hati saya adalah pada demonstrasi Bali. Demonstrasi Bali yang saya tak ingat tadi di bila, tapi waktu itu aku telah 1974 pada waktu itu aku telah dikuatkuasakan. Saya kira demonstrasi Bali ini adalah benar-benar mencerminkan mahasiswa yang betul-betul ingin menjaga kebajikan rakyat. Sebab kalau tak silap pada waktu itu ada rakyat Bali, ada penduduk Bali yang telah meninggal dunia kerana kelaparan. Betul tak? Kalau salah sila betulkan ya doktor. Jadi saya nak tanya pada saudara Darren, kalau kita lihat sekarang apabila aku telah diubah, bermakna mahasiswa dibenarkan berpartisipasi dalam bidang politik. Jadi
sekiranya pilihan raya umum yang ke-13 diadakan dalam masa terdekat, adakah wajar bagi mahasiswa untuk turut terlibat dalam berkempen untuk calon-calon yang bertanding? Terima kasih saudara moderator. Sebelum saya nak jawab soalan saudari, saya nak tanya kepada saudari moderator lah. Saudari moderator dah kahwin belum? Sudah kahwin? Siapa kat sini sudah kahwin? Ada kahwin? Belum lagi? Okey, tak. Kota ada 3 lagi. Ada 3 kota lagi. Ada 3 kota lagi. Masih ke dapat dulu. So, jadi saya bukan nak cakap pasal kahwin. Dia bukan ceramah kahwin. Risau. Tapi cuma saya nak tarik perhatian bagi yang adalah mungkin anak adik kecil rumah bayi kan. Jangan takut tengok saya. Risau. Bukan saya lama kan. Anak-anak kecil kat rumah kan. Apa jadi kalau anak kecil dia masa kecil dia nangis nampak, apa yang kamu buat? Bagi dia minum susu. Betul tak? Kalau tak bagi dia minum susu dia nangis. Itu juga emosi, betul. Betul tak? Yang depan ni betul tak? Betul. Betul. Dia jadi kita dapat lihat bayi apabila dia orang benda yang dia orang tak boleh luahkan, betul tak? Benda yang dia tak boleh, dia orang tak boleh beritahu mak dia orang, mak saya lapar makan bagi susu. Dia tak boleh tahu, tapi dia orang luahkan dalam bentuk emosi. Itu bayi. Adakah mahasiswa juga ingin luahkan dalam bentuk emosi sekiranya mereka tidak puas tidak sesuatu? Jadi kita lihat, saya sebelum saya jawab soalan perkara pertama yang saya sangat-sangat setuju dengan dekan adalah politik is the art of management. AUKU tahun 1971 pindaan tahun 2009 mengatakan bahawa mahasiswa dilarang menyertai parti politik, menunjukkan sokongan parti politik, bukannya dilarang berpolitik. Dua perkara yang berbeza. Bagi yang mempelajari bahasa, dua perkara yang berbeza, menyertai parti politik dan berpolitik. Sekiranya kalau kita lihat dalam konteks politik tahun 71, walaupun terdapat yang AUKU sehingga sekarang mahasiswa masih berpolitik. Betul. Mahasiswa masih berpolitik, kita masih berpolitik. Saya cuma mempengaruhi audience, doktor cuma mempengaruhi audience, semua orang tengah mempengaruhi, semua tengah politik zaman sekarang. Katakan dalam bidang politik, katakan saya tengah setuju dengan doktor kata persatuan mempunyai ideologi, baru kita dapat bagi perhadapan. So sikit kita tadi doktor bagi contoh PMI kan. PMI kata kita ideologi, saya setuju ideologi kita gerapan. Tetapi ideologi bagi konteks orang yang berbeza mempunyai ideologi yang berbeza. Jadi adakah mereka berpegang pada ideologi mereka sendiri dan mereka boleh bawa ke depan juga? Bukan semestinya ideologi stick dengan satu ideologi ni, okey, semua persatuan kena ada ideologi ni, kita bergerak ke hadapan. Contoh yang paling senang bagi saya sangat tahu, sebab saya aktif persatuan dalam UTM. Jadi saya sangat kagum dengan satu persatuan SDE. Sebut persatuan SDE ada. Tu Obor persatuan SDE. Persatuan SDE dia tersenarai antara persatuan yang paling aktif di Asia Tenggara. Tahu tak? Betul tak? Betul. Nombor berapa? 21 dalam Asia Tenggara, persatuan yang paling aktif. Nombor 1. Satu kan? Nombor 1. Kalau salah tanya dia. Tak, nombor 1. Tapi adakah mereka berpegang pada ideologi tinggi menyertai parti politik? Jadi dia kena buat apa cara demonstrasi supaya dia dapat jadi nombor 1 Asia Tenggara. Dia guna ideologi term politik mempengaruhi untuk belajar, untuk buat benda yang dalam bidang dia orang, untuk bergerak hadapan. Dia orang ada ideologi dia orang sendiri. Tanya ke SPE. Jangan bangga sangat kepada kamu. Jadi balik pada soalan, adakah mahasiswa patut menyertai PRU yang ke-13 menjadi calon dalam PRU yang ke-13? Membantu kempen. Kita tak pasti kempen tu bila kan, betul tak? Kita kena tanya Tok Cip bila raya umum. Tapi kita kena lihat, kita kena lihat wajar ataupun tidak. Baru-baru ni AUKU bagaimana kita tahu dan kita membenarkan mahasiswa menyertai parti politik. Jadi saya tak boleh kata tak boleh, walaupun dah bida kamu tak boleh menyertai parti politik. Sebab undang-undang, kita negara yang berundang-undang kan. Keluarga ada keluarga undang-undang, rumah ada keluarga rumah, negara ada undang-undang dia sendiri. Jadi undang-undang negara dah berubah, membenarkan mahasiswa berpolitik. So bagi pendapat saya, sekiranya mahasiswa nak berpolitik menolong kempen calon pilihan raya, itu terpulang pada diorang.
kita nak berkata walaupun ada OGU tapi ada juga mahasiswa yang menolong kan. Dia tipu. Ada yang kata-kata poster. Benda yang sama. Sekarang ni benda tu dah boleh buat terang-terangan. Okay. So walaupun kita dah dibenarkan, itu terpulang pada kamu, terpulang pada nawaitu kamu, terpulang pada adakah kamu rasa benda itu patut dilakukan atau tidak. Faham? Saya hanya boleh cakap tak boleh sebab kita ni student, kita belajar. Kita kena belajar. Exam, kalau PIU dalam minggu exam, nak pula kamu pergi PIU, abaikan exam. Betul tak? Saya pernah kiranya bertukar-tukar pendapat di Facebook dengan seorang sahabat waktu test. Dia kata, Darren, Allah tak akan tanya kamu apa yang keluar soalan test, tetapi Allah akan tanya apa perjuangan kamu. Jadi saya ingin jawab, kalau dia tak dekat sini, tapi saya akan jawab, mendapatkan ilmu itu jihad. Betul. Sekian, terima kasih. Jawapan yang sungguh ringkas dan sungguh padat. Bagi saya, saya lebih dipulakkan kita pelanggan. Tapi saya kira ada betulnya juga kata-kata beliau, sebab kita di universiti first thing first adalah belajar. Tapi saya tak kata tak boleh politik, tak boleh tolong parti politik. Itu terpulang pada individu sendiri. Jadinya kepada doktor, kita sibuk membincangkan mengenai parti-parti yang sedang berada di Malaysia. UMNO kata PAS sesat, PAS kata UMNO salah, segala-galanya ada. Tapi kita terlupa pada satu golongan yang non-partisan, yang tak nak mengundi. Tak nak mengundi disebabkan mereka kata PAS pun salah, UMNO pun salah, Pakatan salah, EM pun salah, tak payah undi ya. Sedangkan undi itu satu kewajipan macam kita pada hari ini. Jadi pada doktor, terutamanya kepada golongan mahasiswa yang tidak mengundi, bagaimana cara untuk menarik mereka supaya mereka nak pergi mengundi? Terima kasih. Saya berminat dengan dua anak muda ini. Mereka mempunyai pandangan yang cukup baik, dan mereka sebenarnya antara mahasiswa yang fikiran terbuka. Memang sebelum saya jawab soalan dari moderator, kalau kita lihat sebenarnya waktu mahasiswa ni lah sebenarnya kita cari pengalaman. Pengalaman untuk kita mengasah bakat-bakat kepimpinan. Kerana ramai daripada pemimpin negara sekarang ni ialah asalnya student leaders yang involved dalam. Saya dengar sendiri Datuk Ahmad Sabrici ketika jadi presiden, dia kalau berceramah tu sebiji macam presiden PAS, kerana dia merupakan anak didik Ustaz Adi. Kalau Ustaz Adi tak datang, saya akan minta dia bercakap sebiji. Lepas tu beliau lepas kampus terlibat dengan 46 dengan Tengku Razali. Lepas tu baru dia masuk UMNO. Jadi mereka ni memang pemimpin mahasiswa. Seperti Fuad Zakashi, dia presiden Persatuan Bahasa Melayu, Kristen Melayu. Begitu juga dengan Datuk Saifuddin Abdullah, dengan Datuk Ushak Musa, termasuk Menteri Besar Bella dan sebagainya lah. Saya nak sebut panjang pula, termasuk nombor 1, nombor 2, nombor semua. Saya nak beri gambaran bahawa mereka ni waktu student adalah merupakan student leaders. Artinya mereka bersikap. Masa student mereka mempunyai sikap, sama ada
Walaupun sepatutnya mahasiswa ni sepatut non-partisan. Dia boleh politik tetapi non-partisan. Maksudnya tidak berpartai sepatutnya. Ya. Tetapi ternyata mahasiswa mempunyai color-color yang berbeza. Ada color biru, color merah, color hijau, ada biru yang muda. Jadi kita tak boleh nak elak kerana affiliate mereka itu berasaskan kepada hujah-hujah, berasaskan kepada pernyataan-pernyataan yang dipengaruhi oleh suasana keadaan. Jadi sebab itu dalam konteks ini kita kena, kalau saya sebagai seorang pemimpin universiti, saya tidak padam semangat idealisme mereka ni. Macam api yang sedang menyala, kita buka ruang supaya api itu dia tidak menyala kuat sangat dan tidak terpadam. Kerana api itu perlu. Kalau dia tak ada api dalam diri dia, dia tidak ada semangat. Nanti tumpul semangat. Nanti jadi intelektual yang bisu, yang tidak tahu tentang isu-isu apa yang berlaku dalam masyarakat. Dia tidak sensitif. Orang miskin dia tak sensitif. Orang tak ada rumah tak sensitif. Orang yang tak ada kenderaan tak sensitif. Jadi sebab itu kena latih. Masa kampus ni, tengok misalnya kebajikan mahasiswa, tengok bas tak ada misalnya, mahasiswa terpaksa mengeluarkan wang banyak. Jadi benda-benda ni diperjuangkan. Sebagai wakil mahasiswa, kalau macam kes mahasiswa Islam misalnya, memperjuangkan dia misalnya isu-isu yang berkaitan dengan spiritual, berkaitan dengan moral, dan masuk kebajikan-kebajikan lain. Jadi ini merupakan senario. Sebab itu saya katakan bahawa non-partisan ini memang seharusnya mahasiswa tidak bersifat kepartaian, mengambil sikap. Tetapi kita tak boleh nak elak kerana mereka terdedah, mereka belajar, mereka tahu tentang, terutamanya orang yang ambil sains sosial. Orang ambil sains sosial ni, mereka sentiasa, kalau yang ambil ekonomi, dia tahu tentang apa yang berlaku, defisit dan sebagainya. GMP, dia tahu tentang indeks. Sekarang ni, zaman sekarang dah canggih, semua mahasiswa tahu tentang kedudukan, tentang politik, ketirisan, tulus tak tulus, semua dia tahu. Jadi maknanya kerana ada satu medium yang lain, iaitu dengan internet sebagainya, mobile, Facebook sebagainya. Orang yang pengasas Facebook dah kahwin. Tengok orang Cina kan? Pasal nyaut Darren tadi. Jadi sebab itu dalam konteks ini, maknanya kita kena lihat dalam perspektif yang luas. Sebab itu mahasiswa kena dilayani, dengar. Kerana mereka tak rugi, kerana mereka bersemangat masa di kampus, sebenarnya beruntung bila dia nak keluar. Maknanya dia very sensitive. Sebab tu pemimpin universiti ni, semua peringkat kena bagi ruang. Ini saya punya pandangan kerana saya pernah jadi mahasiswa dan sekarang ni menjawat sebagai fakulti, pemimpin fakulti. Jadi saya lihat bahawa sebab tu student nak buat program, persilakan. Sekarang intellectual discussion, tak apa, bantai, pukul sini, tak apa. Tapi within 4 walls, yang itu sebagai satu praktis. Tetapi orang menganggap ini dah jadi pembangkang. Memang kalau tak ada pencadang, tak ada opposition, mesti itu berlaku. Barulah argumentation itu berlaku. Saya percaya dengan hujah yang baik. Wajadilhum billati ahsan. Makna kalau nak berhujah, biarlah hujah dengan baik.
Darren pun tahu. Itu siap kagum dengan dia. Jadi sebab itu kita kena latih, makna biar. Sekarang ni ada satu sindrom dalam kuliah, no question. Ada apa-apa soalan? Sepatutnya kita tanya. Nothing wrong. Nothing, apa ni orang kata, soalan stupid, tak ada. Ya? Kalau pensyarah kata ini soalan stupid, sebenarnya siapa yang stupid? Betul. Pasal manusia, dia ada certain level, dia sebenarnya dia curiosity, nak tahu. Jadi kadang-kadang dia cakap, nanti kita berlatih. Jadi itu sebenarnya salah satu daripada bina-bina yang harus ada. Maknanya biar pelajar ni bertanya, walaupun kita anggap silly question, simple, tetapi itu akan develop dia punya confidence. Ya? Begitu juga kalau dia melihat isu-isu semasa critical, dia akan timbul persoalan-persoalan. Ya? Pasal tiap satu berlaku mesti ada sebab. Jadi kalau dia tanya sebab, maka itu tandanya mahasiswa dynamic. Ya? Jadi sebab itu kita harus ada persoalan-persoalan yang kita harus bertanya dan berani bertanya. Ya? Dare to speak out. Ada sebuah buku, ya, Conflict. Dare to speak out ni cerita lain. Dia cerita tentang bongkar kuasa lobby Yahudi, ya, di Amerika. Ya, siapa nak naik presiden, siapa nak turun presiden, yang itu diterjemahkan oleh Adibah Amin. Mereka berani menyuarakan. Ya. Sekian, terima kasih. Tan Sri Ainuddin Abdul Wahid. Apa kaitan Tan Sri Ainuddin Abdul Wahid dengan apa yang telah Dr. ceritakan sebentar tadi? Saya teringat ketika mana demonstrasi Bading, Tan Sri Ainuddin Wahid datang daripada KL. Beliau berjumpa dengan mahasiswa-mahasiswa yang telah ditangkap. Apa yang beliau lakukan waktu itu? Beliau menasihati dengan baik. Jangan demonstrasi tak baik, banyak lagi saluran yang bagus untuk digunakan untuk demonstrasi sekian. Tapi kalau kita lihat, saya bukan nak membandingkan mana-mana pemimpin universiti, tidak. Tapi saya nak kata, sekiranya kita melihat pada value ataupun pada nilai yang ada pada seseorang pemimpin itu, tak ada dia kata, budak ni dah mencemarkan nama universiti aku, so tak apalah, nak sejarah untuk sejarah, itu masalah dia. Dia dah malukan nama universiti, so dia kena keluar. Dalam banyak-banyak benda, saya kira perkara-perkara yang seharusnya diutamakan, seperti masalah bidang sosial, masalah-masalah seperti ini yang kita harus tangani betul-betul. Dan tak semestinya dengan cara kekerasan. Itu tak betul. Okeylah, sebenarnya dah sampai pengakhir program. Jadinya saya bukalah kepada sahabat-sahabat sekiranya ada soalan yang ingin dipertanyakan kepada ahli-ahli panel kita. Dan sekiranya ingin bertanyakan soalan, saya harap tidak ada soalan yang terlalu sensitif lah. Tentulah nak tanya soalan apa, boleh tanya. Tapi jangan terlalu terlalu sensitif. Allah Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mazhar Musa daripada Fakulti Pendidikan Islam. Saya nak tanya banyak soalan dan juga ada satu pendapat lah untuk hadirin dan juga panel yang ada di depan. Pertama sekali, persoalan lah, ada setengah staf kita yang suka untuk mendogma kepada mahasiswa yang terlibat dengan aktiviti dan aktif yang satuan supaya berpolitiklah di luar. Dalam kampus ni hanya kepimpinan sahaja. Apa komen saya? Yang kedua, berkaitan dengan isu ini juga. Masa saya menjadi seorang ahli dalam JKM, Tempat College Mahasiswa, saya ditanya satu soalan. Antara 1 hingga 10, berapa yang awak beri kepada politik dan berapa awak beri kepada kepimpinan? Maknanya dalam pemilihan
jawatankuasa polis mahasiswa dalam universiti kita sendiri pun ada ditanya pasal perkara dalam ni. Dan bila mana kita lihat mahasiswa yang cuba cenderung untuk terlibat dengan politik, mereka akan ditendang dan tidak akan dipilih sebagai seorang pemimpin dalam universiti. Yang ketiga, pendapat. Sebab saya pernah bertemu pula seorang YT daripada Pakatan Rakyat, PR, tanya tentang politik dan mahasiswa. Kita tanya kepada dia kata macam ni, mahasiswa ni kahwin, soal kahwin dia kan. Semasa umur 18 tahun, dia boleh memilih untuk menjadi seorang pemimpin keluarga, untuk memimpin membina sebuah keluarga. Apatah lagi kalau dalam umur 21 tahun sehingga 23 tahun yang dalam universiti tu, kenapa mereka tidak boleh untuk terlibat aktif dalam pengurusan orang lain ataupun terlibat dalam membina sebuah kerajaan? Sebab start umur 12 dia boleh kahwin, dia boleh membina keluarga. Tapi kenapa dalam suasana umur 21 hingga 23 ataupun 24 tu mereka tidak dibenarkan untuk politik dan sebagainya? Dan juga berkaitan dengan AUKU yang disebut oleh Darren tadi, pasal mahasiswa tidak boleh menyatakan pendapat dan sebagainya. Kerana kalau kita lihat sekarang, mahasiswa sebenarnya tak menyatakan secara jelas pendapat mereka terhadap parti politik. Namun bila mana pendapat mereka lebih cenderung ataupun kelihatan sama dengan parti politik, mereka akan dikatakan sebagai pembangkang lah, sebagai orang yang tidak melawan kerajaan, anti-establishment dan sebagainya. Dan ini sebenarnya telah berjaya ataupun sebagai satu doktrin yang berjaya diterapkan oleh kerajaan melalui AUKU tersebut, menyatakan mahasiswa ni bila mana terlibat ataupun menyatakan pendapat, mereka akan digelar sebagai pembangkang. Dia kena jelas tu, sebab dia berkaitan dengan semasa. Memang undang-undang kata macam tu, tapi staf-staf ni ataupun pegawai hema ataupun rakan hema sendiri boleh lain pendapat dia dengan kita ni. Jadi itu saja soalan pendapat. Mungkin lepas ni kalau terfikir lagi saya akan tanya lagi. Saya tak pasti dengan banyak pendapat ni. Allah. Kita nak jawab dulu atau nak soalan? Soalan sikit kan soalan. Pelai. Okey, pertama saya nak tanya pendapat adiknya lah, komen debat adiknya. Sepertinya berkaitan dengan isu mahasiswa yang terlibat dengan demonstrasi jalanan yang sekarang. Contohnya macam bersih dan sebagainya lagi. Dan soalan yang kedua, okey, kalian tengok sekarang ni banyak gerakan masa tumbuh buat cendawan dengan contoh wujudnya pro mahasiswa, aspirasi, legasi mahasiswa, progresif dan sebagainya lagi. Adakah tumbuhnya gerakan-gerakan ini akan menyebabkan efek negatif untuk generasi mahasiswa akan datang? Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga kepada adik panel lah, kepada kami lah. Waktu tadi ada cakap dengan student ada, iaitu yang terbaik adalah tidak berparti. Tapi keadaan jika student berparti tidak boleh dielakkan. Tapi jika satu satuan berideologi itu secara konsisten menyebelahi mana-mana parti politik, secara konsisten, bukan secara kadang-kadang lah, tapi secara konsisten menyebelahi parti politik, sesuatu parti politik, adakah hujah mereka itu semakin lama akan semakin dipinggirkan? Kerana ada satu persepsi yang kuat bahawa mereka ini dikaji oleh sesuatu parti politik di luar. Sebab hujah-hujahnya, blog-blognya, risalah-risalahnya semuanya konsisten. Saya cakap mana-mana, maksudnya sama-sama lah. Yang keduanya adalah kembali pada soalan asas lah. Oleh kerana mahasiswa ni muda lagi, jadi kalau macam doktor, ini soalan ni kepada mana semua mahasiswa. Kalau doktor ada pengalaman untuk memilih pemimpin, maksudnya ada pengalaman lah melalui pilihan raya. Dan kebanyakan mahasiswa jika menghadapi dua pilihan raya sudah begitu bertuah untuk mereka. Kebanyakannya sekali saja. Jadi apakah ciri-ciri pemimpin yang boleh dijadikan rujukan untuk orang yang berkurang berpengalaman seperti mahasiswa, bukan seperti orang di luar, di mahasiswa? Okey, itu soalan saya.
tak bagi mana-mana pihak. Seperti mana kita lihat sekarang ini mahasiswa yang mana cenderung kepada satu-satu anggota politik, dia akan konsisten terhadap pendapatnya. Seperti yang kita tahu, tak kira lah, kadang mahasiswa ni ada banyak-banyak color, merah, putih semua. Kadang-kadang yang mana kenyataannya salah daripada sesuatu ideologi itu, mereka akan tetap juga menyokongnya. Wajarkah saya bagi menanya kepada Dr. wajarkah mahasiswa ni ada wujud suatu identiti khas yang mana sebagai golongan intelektual, sebagai golongan yang sedia kawan, ada pandangannya sendiri yang mana tidak menyokong secara konsisten sesuatu politik itu. Seperti kalau benda yang salah, kita akan kata salah, benda yang benar, kita kata yang benar. So, bagaimanakah nak wujudkan satu identiti yang khas ni kepada mahasiswa? Sebab kita lihat kadang-kadang tak semua politik ni ideologinya kepada jalan yang benar, baik kepada mana-mana pihak wanita benar ataupun kerajaan. Kalau kita tengok tajuk kita, satu uji, satu kewajipan mahasiswa peduli anda. Dan nak tanya pendapat doktor kan, kenapa bukan satu undi itu satu kewajipan? Kenapa tidak bila seseorang itu sudah mencapai umur 21 tahun, apakah halangan yang menyebabkan dia tak didaftarkan secara otomatik sebagai seorang pengundi yang sah? Sedangkan bagi saya lah, orang maklum, mungkin doktor boleh jelaskan, bagi saya benda tu bukanlah sesuatu yang susah lah, sebab sistem, sedangkan kerajaan mampu buat berbagai sistem yang ada data, mesti ada data rakyatnya. Kenapa tak boleh buat sistem yang bila dah cukup umur 21 tahun itu berdaftar secara otomatik? Sebab bila saya tanya kebanyakan kawan, memang dia orang tak daftar. Memang ramai sangat tak daftar, walaupun HEMA buka pendaftaran dekat pejabat HEMA, tapi ramai tak daftar. Sedangkan satu undi itu satu kewajipan. Apakah halangan-halangan yang menyebabkan sistem ini tidak dapat diwujudkan? Mohon maaf, terima kasih. Terima kasih. Soalan-soalan, semua soalan-soalan ni menguji ini. Baik, soalan yang akhir, saya jawab yang soalan akhir dulu. Sebenarnya ini isu kepedulian. Mengapa mahasiswa selepas sekarang ni pun ramai yang dah 21 kan. Ada yang 21, ya tahun 4 kan, 21. Tadi pun Darren berdua kan. Dah daftar belum? Dah, alhamdulillah, dah kahwin. Ini bukan isu kahwin, ini isu raya. Jadi memang kepedulian ini bukan saja isu soal daftar, soal kesedaran apapun, terutamanya soal pilihan raya ini. Kesedaran ini sebenarnya tidak menyeluruh lagi, kerana kita bukan suatu masyarakat yang alert tentang hal-hal semasa. Sebab tu kita perlu ada kempen, ada pernyataan. Memang kalau saya bukan SPR, kalau saya SPR dah otomatik lah. Kalau saya SPR, saya arahkan supaya daftar otomatik. Kan kita boleh dapat daripada Jabatan Pendaftaran Negara. Masuk sistem, semua kena mengundi. Tak mengundi, ya, tapi kita ni demokrasi. Demokrasi, jadi kita serahlah kepada masing-masing. Okey, yang mengenai dengan soalan yang dikemukakan oleh saya pun tak tahu nama, ya, siapa nama Azrai. Memang kalau kita sebut idealism, student idealism, sepatutnya dia yang betul dia benar, yang salah dipersalahkan. Itu sepatutnya. Jadi ini merupakan prinsip apa dikatakan seorang, kalau dalam Islam, pasal saya bercakap dengan mahasiswa Islam ni, maknanya ini sikap persis dai.
ialah orang yang berani untuk mengatakan benar walaupun daripada musuh. Walaupun daripada musuh. Kalau misalnya dia cakap benar dan tidak bertentangan dengan Al-Quran, dengan Sunnah, maka dia kata benar perkataan itu. Apa? Maknanya dengan lapang dada dan dengan hati yang merdeka. Yang itu sikap. Sebab itu dia seharusnya bersikap kepada kebenaran. Sikap dia ialah kebenaran. Sebab itu kita perlu ada informasi. Karena tanpa informasi, tanpa ada ilmu, dia tak dapat menentukan yang benar atau tidak. Sebab itu perlu ada ilmu pertama. Yang kedua, informasi yang secukupnya. Jadi baru dia boleh timbang. Kalau kita kata negara kita tidak ada rasuah, semua beres. Jadi macam mana kalau indeks rasuah sedunia bukan bertambah naik, ya? Mana menurun tangganya. Maksudnya indeks rasuahnya meningkat, ya? Jadi kita kena lihat indeks. Walaupun indeks ini yang ukurnya orang lain, tetapi kita sebagai benchmarking. Mengapa Singapura, kalau kita pergi Singapura, tak ada basis ni. Kalau saya pergi ke pergi Pakistan, saya bagi $10, dia tak pulang balik. Dia akan thank you very much sir, you big boss. Padahal saya kena cukai patutnya $1 je. Lagi $9 mana? Dia kata, where is my balance? No sir, thank you very much sir. Itu saya faham lah, tak payah minta lah. Di airport, setengah airport, saya tak boleh keluar sehingga dia tunggu baksis. Mana baksis tu? Dia kopi lah. Tapi kalau kita ni bak tu kurang. Mungkin saya ni orang Malaysia kan, dia tak berani. Tapi ini indeks yang kita risau, ya, yang dikemukakan. Mengapa kita ada Suruhanjaya dengan rasuah Malaysia, ya, ialah untuk mengendalikan semua isu-isu. Yang kita tak nak lah, maknanya yang ikan bilis semua ditangkap, sampai tak ada main pukat limau, habis semua ikan bilis. Tapi jurung yang besar-besar lepas. Saya cakap ni tak ada kait dengan mana-mana. Saya bagi analogi ikan. Maknanya analogi itu kan, siapa pun tak kira sama ada parti biru ke, parti merah ke, hijau ke, tak kira kan. Ya, siapa yang buat pasal Cik Azrai sebut kan. Mana kita bercakap kalau tak betul. Kalau misalnya dalam PAS tak betul, kita cakap tak betul. Kalau dalam biru banyak tak betul, kita cakap tak betul. Misalnya saya tertarik dengan isu SAF yang saudara Zain ada sebutkan. Tetapi saya ingin minta maaf sebab saya jawab, saya bukan SAF. Boleh? Sebab saya juga. Kalau saya jawabkan SAF, jadi saya masalah. Jadi jawab di pihak SAF. Saya pihak SAF diteruskan. Okey, pasal mahasiswa menyertai bersih. Mahasiswa menyertai bersih. Bagi saya, kita lihat konteks. Saya sangat-sangat setuju. Pengalaman asalnya itu pilihan raya bersih. Siapa tak nak pilihan raya bersih? Saya setuju pilihan raya bersih. Tetapi apa yang saya tidak setuju adalah cara pelaksanaan. Cara pelaksanaan itu yang saya tidak setuju. Jadi itu pendapat saya. Tetapi macam saya kata, mungkin ada student yang suka kopi O, ada yang student yang suka Milo. Kita tak boleh cakap saya ni semua kena minum kopi O. Tak boleh ni. Orang kopi O lain tak boleh. Tapi perbezaan idea tu sebenarnya bagus. Perbezaan idea tu yang mencabar idea yang lebih bagus. Jadi yang ini saya tak nak komen lebih pasal bersih. Sebab benda ni masih dalam keadaan kes mahkamah.
mahkamah saya tidak komen. Kata organ melampaui hakim pula. Okey. Tubuhnya gerakan-gerakan mahasiswa. Ini soalan daripada sahabat lama saya, Wahzin ni. Tubuhnya pro mahasiswa nasional, aspirasi, kita ada SMM dan macam-macam lagi. Pergerakan-pergerakan pelajar. Apa efek ni kepada mahasiswa? Mahasiswa saya statekan sebagai mahasiswa yang matang. Mahasiswa yang matang, mahasiswa yang cakna kepada pergerakan-pergerakan begini. Jadi saya bilang apabila mahasiswa lihat wujudnya, bukannya mahasiswa-mahasiswa yang silent majority ni, bukan yang silent majority, yang majority yang cakna kepada pergerakan-pergerakan ini, mereka ada ideologi, mereka ada pendapat dia sendiri. So sekiranya apa efek negatif dia, saya tak nampak efek negatif setakat ni. Sekiranya perjuangan pergerakan-pergerakan pelajar ni perjuangan yang betul, jalan yang betul. Okey, baik dari saya. Yang kedua adalah soalan mengenai rujukan dipilih sebagai pemimpin, saudara Zul. Rujukan untuk menjadi pemimpin yang paling asas sekali Muslim. Betul. Paling asas sekali Muslim yang memegang Al-Quran dan Sunnah sebagai pegangannya. Itu yang paling penting. Itu yang paling minimum bottom line. Saya rasa bagi yang tahu, petang tadi saya ada perjumpaan dengan beberapa orang daripada grup kan. Atika tak datang kan. Tapi pembincangan, saya dan Atika tak ada apa-apa kan. Ini pembincangan ilmiah. Tetapi pembincangan ilmiah petang tadi, kami berjaya konklud, bukan konklud lah, kami persoalan yang kami timbulkan antara kawan-kawan. Kita timbulkan apakah perlu atau tidak ulama yang jadi pemimpin. Itu lain kali kita bincang lagi. Tapi secara ni kita kata pemimpin paling bottom line kita adalah Islam, memegang Al-Quran dan Sunnah. Even Nabi Muhammad pernah bercakap bahawa dia masih seorang pemimpin sekiranya dia masih solat 5 waktu. Betul. Itu satu. Jadi soalan itu saya rasa saya dah jawab semua. Kecuali wafat, saya rasa doktor dah jawab kan. Sekian. Terima kasih. Dia bagi pendapat sangat simpel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pendapat saya bukan nak tanya soalan, tapi saya nak bagi pendapat berdasarkan daripada pengamatan saya pada penjara Mesir. Saya banyak follow kepada penjara Mesir, iaitu lepas kejatuhan rejim Muslim Mubarak. Saya tengok Mesir ni dia banyak naik parti Salafi, parti yang betul-betul berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Kata lain Wahabi lah. Jadi orang takut dengan istilah Wahabi ni. Jadi bila saya kaji balik sejarah dia, masa zaman Anwar Sadat dulu pun, yang kejam tu pun dibenarkan student untuk dipanggil berdebat dengan Anwar Sadat. Jadi saya terfikir lepas tengok auditorium yang Dr. Masih Malik yang semalam tu panggil, saya terfikir wajar tak wajar untuk debat. Ada certain point saya tengok wajar Datuk Seri Najib debat dengan Datuk Seri Najib. Tapi ada certain point saya tengok tak wajar. Tapi bila saya fikir kalau tak diadakan debat ni, kita tak nampak satu. Jadi minta sesiapa yang ada mungkin kabel sampai ke Datuk Seri Najib, have the guts, mesti berani. Sebab apa? Kalau betul yakin dengan apa dasar dan prinsip yang buat, saya menggolongkan diri saya sebagai non-partisan. Sebab saya tak, bagi saya parti politik ini bukan akidah, bukan manhaj. Manhaj saya Islam, Sunnah, wajibah. Okey, itu saya Islam. Okey, dan saya harap rekan-rekan tak berapa ekstrim kalau main sokong parti politik PAS, UMNO. Yang penting perjuangan akidah ini, perjuangan Islam. Yang penting. Okey, assalamualaikum. Politik ke apa-apa ke ekonomi, sosial, last kali kita akan balik pada kita. Jadi sebelum kita mengakhiri majlis pada ini, saya bagi masa 1 minit kepada setiap ahli panel untuk membuat konklusi ringkas. Begitulah artinya kita sebentar tadi, semoga sikit sebanyak kita mendapat input berguna yang akan bekerja kita sebagai mahasiswa dalam menjalankan kewajipan sebagai seorang pendidik. Seterusnya saya menjemput yang berusaha
Presiden Satuan Mahasiswa Islam Universiti Teknologi Malaysia, Saudara Muzid Musa, untuk menyampaikan terima kasih kepada ahli-ahli forum. Silakan kepada kita Saudari Atika Syarah. Silakan Saudari Adilillah. Ngomong. Saudara Mawar Nur Qadir. Dan yang terakhir Profesor Nadia Lukas. Tak sedap kenapa? Hadiah orang lain naik. Tapi dah bagi kita terima lah. Terima kasih ucapkan kepada Saudara Muzid Musa. Nampaknya sesi yang paling dinikmati kita tadi, maka macam ilmu kita pada malam ini sampai ke penghujungnya. Terima kasih ucapkan kepada semua pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam menjayakan macam ilmu pada malam ini. Sedikit jamuan sediakan untuk hadir di belakang. Dan kepada yang berbelantan pada dah berbuat demikian selepas ini, kami menggunakannya untuk tujuan dokumentasi. Dan itu wilayah kami sebuah hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terus kita dengan berkongsi.